Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Umair bin Abdul Said, nomor metrik 19BI02024. Saya bersama rekan saya, hari ini kami akan membentangkan salah satu daripada model PNP Barat, yaitu teori behavioris. Untuk pengenalan, proses pengajaran dan pembelajaran menjadi satu elemen penting dalam perkembangan pendidikan. Di zaman ICT ini, pendidikan kita berkembang. Dia akan mengubah kaedah-kaedah lama dalam pendidikan. Walau bagaimanapun, model-model yang tertentu, terutamanya dalam psikologi pendidikan, masih digunakan pakai sampai ke hari ini. Seterusnya, pengajaran adalah satu proses penyebaran ilmu, pengetahuan, atau kemahiran supaya dapat dipelajari dengan berkesan. Definisi pengajaran itu adalah satu penyebaran ilmu, pengetahuan, atau kemahiran supaya dapat dipelajari dengan berkesan. Seterusnya, pada asasnya konsep pengajaran dan pembelajaran adalah berlandaskan kepada teori-teori pembelajaran masa kini. Untuk teori pembelajaran behaviorisme mengatakan bahwa pembelajaran merupakan satu proses pelaziman, di mana hubungan antara rangsangan luar dengan tindak balas individu dapat dibina untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang terkait. Tokoh-tokoh behavioris seperti Pavlov, Thorndike, dan Skinner berpendapat bahwa pembelajaran merupakan satu tingkah laku yang boleh diperhatikan dan dikawal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Dinil bin Nur Hazli, nombor metrik 19BE02015. Okey, saya akan terangkan tentang teori daripada Ivan Petrovich Pavlov. Okey, ni sedikit biodata beliau, iaitu beliau seorang ahli psikologi berbangsa Rusia. Ini telah menemui salah satu jenis pembelajaran masyhur, iaitu perlaziman klasik secara tidak sengaja semasa menjalani eksperimen terhadap penghadaman pada awal tahun 90-an. Okey, yang pertama sekali, perlaziman klasik adalah tindak balas semula jadi ke atas objek atau pemindahan stimulus sensori kepada stimulus lain. Okey, pada gambar gajah yang ada haiwan anjing ni, okey, gambar gajah pertama ni kita menunjukkan menunjukkan makanan untuk seekor anjing. Okey, apabila seekor anjing itu menampak makanan, dia akan mengeluarkan alio dia sebab dia mendapat rangsangan, dia tahu dia akan dapat makanan. Okey, untuk gambar yang kedua ni, kita just bunyikan loceng sahaja, tapi tindak balas dia tak ada kepada anjing tu sebab kita just bunyikan loceng saja, kita tak tunjuk makanan, sebab tu dia tak ada keluarkan alio dia. Okey, untuk gambar yang ketiga ni, kita bunyikan loceng dan kita bagi sekali dengan makanan. So rangsangan pada anjing ni dia keluarkan alio dia. Okey, untuk gambar yang keempat ni, kita just bunyikan loceng saja, dia dah kata dah dapat rangsangan dan keluarkan alio dia, sebab kita dah tunjukkan pada gambar ketiga tadi, kita dah tunjukkan dia bunyi loceng dan makanan. So bila kita bunyikan loceng, dia tahu dia akan dapat makanan. Okey, kita mengambil teori daripada sini dalam pembelajaran. Untuk pelajar, kita boleh memberi kepada pelajar latih tubi supaya pelajar mendapat rangsangan untuk menjawab dengan baik. Bila pelajar dapat menjawab latih tubi itu dengan baik, kita boleh bagi lebih lagi kepada pelajar kita, student kita, untuk dia ubah tingkah laku dia untuk menjadikan lebih baik. Okey, seterusnya prinsip-prinsip perlaziman klasik. Okey, prinsip dia ni ada dua, iaitu pemorelehan dan penghapusan. Okey, untuk pemorelehan ni, fasa pemorelehan merupakan pembelajaran permulaan tindak balas yang telah dilazimkan. Okey, contohnya kita bunyikan loceng. Terus rangsangan akan berlaku pada anjing itu dalam beberapa saat, 1 atau 2, dia akan mengeluarkan alionya.
Okey, untuk penghapusan ni contohnya bila kita bunyikan loceng banyak kali sampai ke 7 atau 8 kali, bila permulaan loceng pertama tu dia mendapat rangsangan dan mengeluarkan air liur. Bila dah sampai ke bunyi loceng ke-7 dan ke-8, anjing ni tidak mendapat rangsangan kerana dia tahu yang benda tu, loceng tu secara bermain-main. Okey. Untuk konsep generalisasi dan konsep dismirasi dalam pelaziman klasik ni, okey, untuk konsep generalisasi ni adalah bila anjing ni dia gigit pada seorang kanak-kanak ni, okey, kanak-kanak ni akan menyebabkan berasa takut apabila jumpa dengan anjing lain. Okey, bila berlaku di sekolah, pelajar sekolah ni dia selalu tidak bawa buku dan dihukum oleh guru. Bila hari-hari tak bawa dan hari-hari dihukum, dia akan berasa takut. Okey, untuk konsep dismirasi dalam pelaziman klasik ni, okey, seorang kanak-kanak ni dia takut pada anjing. Tapi bila anjing ni dikurung, dia rasa macam tak takut. Okey, bila berlaku pada sekolah, pelajar ni di sekolah bila dia tak bawa buku, dia dihukum, dia rasa takut. Tapi bila di luar, contohnya pelajar ni pergi ke pasar malam, bila dia terserempak dengan guru, dia tak rasa takut sebab dia ada keluarga, family. Family dia orang kata damping dengan dia, sebab tu dia tak takut. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syukri bin Zali. Nombor matrik 19PE02013. Okey, kita teruskan dengan tokoh yang seterusnya, iaitu Edward L. Thorndike. Okey, apa yang dihasilkan oleh Edward ni? Okey. Pada akhir abad ke-19, ahli psikologi berbangsa Amerika, iaitu Edward L. Thorndike sendiri, melakukan beberapa eksperimen terhadap pembelajaran haiwan terawal. Okey, dia maksudnya kat sini haiwan yang baru lahir, dia buat eksperimen terhadap haiwan tersebut. Okey, Thorndike membentuk hukum kesan berdasarkan dia punya eksperimen tadi, yang menyatakan bahawa tingkah laku yang diikuti dengan akibat menyenangkan lebih berkemungkinan diulangi pada masa depan. Okey, kat sini satu perbuatan, satu tingkah laku yang dia mendatangkan sesuatu yang menyenangkan seseorang atau sesuatu tu, akan lebih senang untuk dia ulangi pada masa depan. Okey, dia ada buat dua hukum, iaitu hukum kesan dan hukum latihan. Okey, ini dia. Hukum kesan. Okey, apa itu hukum kesan, apa itu hukum latihan? Okey, hukum kesan, sesuatu perkaitan dibuat antara situasi dan maklum balas dengan sesuatu yang disenangi, maka perkaitan akan lebih tinggi. Okey, kat sini situasi. Contoh, situasi dia pelajar lah. Pelajar tu dia buat baik, guru balas benda yang baik. Maknanya kat situ situasi dia baik, maklum balas daripada guru pun baik. Jadi perkaitan dia akan jadi lebih tinggi. Okey, selain itu dia membawa kepada penggunaan ganjaran konkret. Contohnya bintang yang diletakkan pada kertas kerja belajar. Okey, contoh dia ni biasa untuk kanak-kanak yang awal, macam sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Okey, bila mereka buat satu kerja, guru akan bagi bintang 5 bintang, 4 bintang. Bila mereka dapat bintang yang lebih tinggi, mereka akan ada semangat untuk lebih buat lagi, lebih cantik, untuk kekalkan bintang yang tinggi tu. Okey, ataupun contoh lain, pelajar yang menjawab dengan betul akan mendapat gula-gula. Okey, macam kita tahu, kanak-kanak biasalah suka gula-gula. Okey, contoh, guru buat kuis ke, buat soal jawab dengan menawarkan ganjaran gula-gula. Jadi kat situ murid-murid akan rasa lebih semangat untuk menjawab dan mengkaji dan juga belajar apa yang diajarkan, apa yang diajar oleh guru untuk diingat. Jadi sebab mereka nakkan gula-gula tu. Okey, itu je hukum kesan. Seterusnya hukum latihan. Hukum latihan pula, okey, semakin banyak latihan yang dibuat,
berkaitan stimulasi dan maklum balas, maka hasilnya adalah lebih tinggi. Okey, macam mana maksud dia kat sini? Bila dia buat latihan yang berkenaan dengan contoh macam soal jawab ataupun latihan-latihan yang diberi oleh guru, hasil sesuatu murid itu akan lebih tinggi. Okey. Contoh dia membawa kepada pengulangan latih tubi dan latihan dalam semua mata pelajaran. Okey, sebab apa? Bila mereka ulang, okey, guru dah ajar, bila guru dah ajar, mereka ulang dengan latihan dan latih tubi. Jadi kat situ mereka murid-murid akan lebih senang ingat sebab okey, guru tadi cikgu ajar ni. Okey, ini jawapan dia. So kat situ dia akan lebih cepat ingat. Sebab kanak-kanak ni lebih cenderung, mereka lebih suka kepada sesuatu ganjaran dan mereka juga akan suka dengan latihan-latihan. Contoh buku-buku sekolah rendah akan banyak gambar-gambar macam tu kan. Jadi kat situ mereka akan lebih minat untuk belajar dan mereka akan ulang dan mereka akan mengingat apa yang diajar oleh guru mereka. Teori behaviorisme mengikut John B. Watson. John B. Watson percaya bahawa ahli psikologi perlu mengkaji tingkah laku objek, yakni jelas daripada membuat spekulasi tentang pemikiran dan perasaan seseorang. John B. Watson percaya bahawa untuk kita mengkaji perubahan seseorang perlu dengan mengkaji tingkah lakunya yang jelas, bukan dengan membuat anggapan spekulasi tentang pemikiran dan perasaan seseorang. Selain itu, pendekatan Watson yang digelarnya behaviorisme mendominasi bidang psikologi pada abad ke-20. Jadi, teori behaviorisme yang John B. Watson bawa ini, dia punya version of behaviorisme mendominasi bidang psikologi pada abad ke-20. Selain itu, beliau menyokong Pavlov dalam conditioning response dan menolak law of effect dari Thorndike. Beliau menyokong Pavlov dalam conditioning response sebab conditioning response ni, kelaziman ini mengkaji dengan tingkah laku yang jelas. Dan beliau menolak law of effect dari Thorndike kerana law of effect ini bersifat penanggapan, membuat spekulasi terhadap seseorang, law of effect dari Thorndike. Jadi dalam teori behaviorisme yang dibawa John B. Watson ada dua prinsip utama, yaitu recency, yaitu tempo kebaruan, benda yang baru, tempo kebaruan, dan prinsip kedua ialah kekerapan, frekuensi, berapa banyak dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, seterusnya saya akan membentangkan tajuk pelaziman operan yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner. Okay, pada pendahuluan, B.F. Skinner ni dia merupakan orang bangsa Amerika yang dia terkenal dengan kajian rintis terhadap pembelajaran dan tingkah laku. Teknik pembelajaran pelaziman operan ni dia melibatkan peneguhan dan hukuman. Pelaziman operan juga boleh menjelaskan tingkah laku yang paling kompleks manusia. Ia merupakan proses pembentukan tingkah laku dengan penggunaan peneguhan dan hukuman. Pelaziman operan dia mempunyai dua prinsip utama, iaitu peneguhan dan yang kedua hukuman. Kita pergi kepada peneguhan. Peneguhan merujuk kepada sebarang proses yang dapat menguatkan sesuatu tingkah laku, iaitu meningkatkan kadar tingkah laku berkenaan diulangi. Maksud di sini, guru meletakkan sesuatu perkara yang menyenangkan ataupun perkara yang tidak menyenangkan kepada pelajar supaya pelajar dia akan terus mengulanginya ataupun tidak mengulanginya. Okay, kita tengok pada peneguhan positif.
Peneguhan positif adalah kaedah menguatkan tingkah laku dengan pemberian satu rangsangan yang menyenangkan. Sebagai contoh, makanan, minuman, keselesaan fizikal, wang ringgit, alat tulis dan sebagainya. Yang kedua adalah peneguhan negatif. Peneguhan negatif adalah kaedah pengukuhan sesuatu tingkah laku dengan mengikuti tingkah laku tersebut dengan merampas atau menghapuskan rangsangan yang tidak disenangi. Dalam peneguhan negatif ni dia terdapat dua jenis, iaitu pelarian dan pengelakan. Dalam pelarian adalah melakukan sesuatu tingkah laku membawa kepada penghapusan rangsangan yang tidak disenangi. Contohnya, seseorang murid dia tidak akan berasa senang jika guru meletakkan syarat siapa yang dah siap boleh keluar untuk teruskan rehat. Jadi pelajar tu dia akan berasa bersungguh-sungguh untuk menyiapkan latihan supaya dia dapat keluar rehat lebih awal. Itu dalam pelarian. Dalam pengelakan, seseorang itu akan melakukan tingkah laku untuk mengelak kesan yang tidak menyenangkan. Pengelakan ni kita boleh guna contoh sebagai seorang guru, kita boleh menyediakan rak ataupun almari kepada pelajar untuk pelajar meletakkan buku ataupun buku latihan, letakkan dalam almari supaya boleh mengelakkan pelajar tidak. Dalam pengelakan, seorang itu akan melakukan tingkah laku untuk mengelak kesan yang tidak menyenangkan. Pengelakan ni sebagai contoh, jika pelajar itu dia akan berselisih dengan guru tersebut dan dia risau akan guru tu bertanya tentang soal disiplin kepada dia, jadi dia akan pusing jauh supaya tidak berselisih dengan guru. Skedul peneguhan. Skedul peneguhan mempunyai dua, iaitu peneguhan berterusan dan peneguhan sebahagian. Kita gunakan situasi contoh. Pelajar yang mengambil SPM pada tahun tu, contohnya. Pelajar yang ambil SPM ni kebiasaannya dia akan banyak ujian dan peperiksaan kan. Peneguhan berterusan ni, setiap kali pelajar SPM ni dia skor dalam peperiksaan, dia akan dapat ganjaran. Contohnya hadiah lah. Ujian pertama dia dapat hadiah, ujian kedua dia dapat, ujian ketiga dia dapat. Itu secara peneguhan secara berterusan. Kalau peneguhan secara sebahagian pula, pelajar SPM tadi dia akan mengambil ujian sama juga, ujian banyak kali, tetapi ganjaran yang diberikan oleh guru hanya pada peperiksaan percubaan dan peperiksaan SPM yang betul. Itu secara sebahagian. Dan B.F. Skinner dan ahli-ahli psikologi yang lain mendapati bahawa skedul peneguhan sebahagian adalah lebih berkesan berbanding dengan skedul peneguhan berterusan, kerana ia menghasilkan lebih banyak respon dan dengan kadar yang lebih cepat, dan ia juga tidak begitu cenderung kepada penghapusan. Seperti tingkah laku itu akan bertahan untuk tempoh yang lebih lama sekiranya ganjaran berkenaan diberhentikan. Prinsip pelaziman operan yang kedua adalah hukuman. Hukuman melemahkan tingkah laku, iaitu mengurangkan kadar berlakunya tingkah laku berkenaan. Dan dalam hukuman terdapat dua jenis hukuman, iaitu yang pertama, hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif melibatkan pengurangan sesuatu tingkah laku dengan pemberian rangsangan yang tidak menyenangkan sekiranya tingkah laku itu dilakukan.
Okey, ni sama macam peneguhan negatif tadi. Contohnya, guru memberikan hukuman kepada pelajar yang tidak dapat menyelesaikan latihan dalam kelas dengan mengarahkan pelajar untuk menyiapkan latihan yang diberi sehingga selesai walaupun telah melebihi waktu kelas. Okay, jadi itu satu tindakan yang tidak menyenangkan pelajar. Okay, hukuman negatif juga dikenali sebagai omission, melibatkan pengurangan sesuatu tingkah laku dengan menghapuskan rangsangan yang menyenangkan sekiranya tingkah laku itu berlaku. Contohnya, seorang ketua kelas yang mempunyai hak pas keluar untuk keluar ke kelas, dan jika dia melakukan kesalahan, maka guru mengambil balik kelebihan ketua kelas tersebut, iaitu merampas jawatan ketua kelas tu dan dia akan menjadi murid biasa. Di situ dia menghapuskan rangsangan yang menyenangkan. Statement menunjukkan bahawa sekiranya hukuman digunakan dengan bijaksana, ia merupakan kaedah yang berkesan dan berkeupayaan tinggi untuk mengurangkan tingkah laku. Dan kekurangannya, jika seseorang itu dihukum dengan terlampau keras, dia mungkin menjadi agresif, pemarah atau mengalami emosi negatif yang lain. Dan seterusnya mungkin menyembunyikan bukti tingkah laku mereka seperti kes-kes dari rumah. Dan ahli psikologi mencadangkan bahawa hukuman hanya digunakan untuk mengawal tingkah laku dalam keadaan tiada alternatif realistik lain yang boleh diambil lagi. Maksudnya, ahli psikologi mencadangkan bahawa hukuman ni perlu dilakukan ketika guru-guru tiada alternatif lain. Maksudnya jika terpaksa lah. Macam tu. Okay, implikasi teori pelaziman operan Skinner dalam pengajaran dan pembelajaran. Okay, yang pertama, kemahiran atau teknik yang baru dipelajari diberi peneguhan secara berterusan dan diikuti dengan secara berkala supaya dapat dikukuh dan dikekalkan. Peneguhan yang positif membawa keseronokan adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif yang membawa kesakitan. Kadang-kadang peneguhan negatif sesuai untuk mendapatkan tingkah laku yang diingini. Misalnya menarik balik pemberian waktu rehat jika pelajar tidak mematuhi peraturan atau disiplin bilik darjah. Rumusan untuk teori behaviorisme ini. Yang pertama, asas pada teori ini, pelajar menerima ilmu pengetahuan melalui proses rangsangan dan pengekalan melalui peneguhan, dan tertinggal sini penghapusan melalui hukuman. Seterusnya, aspek kemahiran yang diberi ketumpuan ialah murid dapat menguasai kemahiran dan dalam proses menyelesaikan sesuatu masalah murid dapat menguasai prosedurnya. Selain itu, kemahiran lain pula keupayaan ingatan untuk menguasai maklumat yang banyak. Jadi, proses behavioris berkaitan psikologi dan pendidikan. Yang pertamanya murid menyerap ilmu. Murid menyerap ilmu melalui proses rangsangan dan tindak balas. Seterusnya, rangsangan ini diulang membentuk hubungan ataupun bond. Jadi, proses rangsangan dan tindak balas ini diulang untuk membentuk satu hubungan. Seterusnya, hubungan ini dikukuhkan melalui latihan. Jadi, rangsangan yang diulang sebentar tadi itu dalam membentuk bond, hubungan, akan dikukuhkan melalui latihan. Jadi yang mengukuhkan melalui latihan ini ialah tugas guru. Ya, tugas guru ialah mengukuhkan bond dan membina bond. Akhir sekali, aspek tingkah laku yang dilihat pula ialah pengalaman sedar ataupun conscious. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.